ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف الشيخ wan Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Sambungan kitab Faridatul Faraid muka surat 4 baris daripada atas dalam kurungan bermula Islam itu. Bermula Islam itu, yakni bermula makna Islam itu, yang dimaksudkan makna Islam di sini adalah pada syarak. Sebab ada dua kan, ada pada lughah, ada makna Islam pada syarak. Kalau Islam maknanya pada lughah, orang panggil mutlaqul inqiyad wal imtisal. Semata-mata ikut, semata-mata serah, itu namanya Islam dari segi lughah bahasa ni. Adapun nak dibicarakan dalam kitab Faridah ini, makna Islam pada istilah. Bermula Islam itu, yakni bermula makna Islam itu, yang dimaksudkan makna Islam di sinilah Islam pada syarak, mengikut dan menerima oleh zahir seseorang, ikut dan terima oleh zahir. Atau bezanya Islam dengan iman. Iman terima oleh hati. Bezanya iman adalah iman itu terima oleh hati. Di sini Islam dia kata apa? Menerima oleh zahir. Atau beza dengan iman. Islam menerima oleh zahir. Kalau iman menerima oleh hati. Walaupun terkadang berlaziman di antara Islam dan iman, apa kaedah dia? Iza ijtama'a iftaraqa. Kan kaedah dia, iza ijtama'a iftaraqa. Apabila berhimpun kedua iman dan Islam, nescaya maknanya lain-lain. Iza ijtama'a iftaraqa. Apabila berhimpun kedua-dua Islam dan iman, maka iftaraqa kaedah dia, Islam makna lain, iman makna lain. Apabila disebut salah satu secara berasingan, terkadang kita sebut Islam saja, tak disebut iman. Terkadang kita sebut iman saja, tak sebut Islam, kaedah apa? Wa iza iftaraqa ijtama'a. Bila berasing-asing bercerai-cerai sebut, Islam itu adalah iman. Iman itu adalah Islam. Itu kaedah beza kan. Maka di sini nak bicarakan makna Islam di sisi syarak, mengikut dan menerima oleh zahir. Menerima oleh zahir seseorang, terima apa? Terima akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang. Siapa buat datang barang tersebut? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang dikatakan dengan barang? Bayan dia. Daripada segala barang yang diketahui kan, kalau kita ibarat Arab dari lagi tu, daripada segala barang yang diketahui kan akan dia akan barang. Dia mesti nak rujuk orang panggil kan? Dia mesti nak rujuk pada ma tersebut kan. Apa barang bayan dia? Zuhair terima apa yang Nabi bawa datang. Apa benda yang Nabi bawa datang tu? Daripada segala barang yang diketahui kan, ianya dia akan barang daripada agama. Diketahui itu dengan darurah. Ketahui itu dengan darurah. Apa artinya darurah? Barang yang Nabi sampaikan kepada kita, tahu dah. Orang panggil darurah namanya. Apa arti darurah? Artinya dengan keadaan fikir dan bicara. Apa Nabi buat sampai kepada kita, tak perlu kita fikir panjang-panjang, tak perlu tilik lama-lama, tak perlu kita perkata bahas-bahaskan, tak perlu. Itu dikatakan perkara yang darurah. Ini orang panggil benda yang nyata lagi terang. Benda darurah yang Nabi buat sampaikan itu tanpa perlu fikir bicara, kerana benda ini perkara yang nyata lagi terang. Ma la yahtaju ila tafakkurin. Barang yang tak berhajat kepada fikir. Ma la yahtaju ila nazarin. Tak berhajat kepada tilik apa? Ila dalilin, kepada dalil. Tak perlulah. Tak perlu nak fikir dalil apa. Kena orang semua tahu belaka. Semua orang tahu belaka. Maka tak perlu dibahaskan lagi. Sebab orang tahu belaka dah. Walaupun orang yang tahu itu orang yang awam sekalipun. Bukan dekat alim ulama' saja. Umum. Orang awam pun tahu, ulama' pun tahu, bahkan terkadang orang yang bukan Islam pun tahu. Itu namanya benda apa? Namanya perkara itu perkara yang darurah. Ma ulima minad din bid darurah. Apa dia punya tu? Ma ulima minad din bid darurati. Barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah, dengan jalan terang nyata. Orang tahu belaka dah. Nabi buat sampai kata orang tahu belaka dah. Seperti mana? Yang paling masyhur sembahyang. Orang tahu dah. Islam je kena sembahyang. Tak nanti mengaji. Dia ni orang awam, tak rajin datang pengajian. Orang tahu dah kalau Islam kena sembahyang. Bahkan orang yang bukan Islam, orang kafir pun tahu. Oh, you sudah Islam, kena sembahyang lah. Kan semua orang tahu. Kan? Maka perkara ini pada istilah namanya perkara darurah namanya. Bila sebutnya darurah, bukan makna darurah syiddatul hajat. Itu lain. Bukan darurah makna syiddatul hajat tersepit, kita boleh mengharuskan yang diharamkan. Bukan demikian. Perkara darurah ini perkara yang sudah nyata lagi terang. Itu namanya perkara darurah namanya kan. Itulah orang panggil yang Nabi buat sampaikan kepada kita ini tanpa kita perlu fikir bicara tilik, kan? Namanya itu perkara darurah nama. Mana misalnya? Misal perkara darurah seperti dia kata darurah itu artinya dengan keadaan fikir dan bicara. Apa nak fikir apa? Nak bicara apa? Ia ni akan dalil. Dia tak istilah. Artinya arti darurah dengan ketiadaan fikir dan bicara, nak fikir apa? Nak bicara apa yang Nabi buat sampai? Ia ni akan dalil. Tak payah kita fikirkan dalil, tak payah dibahaskan dalil, orang tahu belaka. Mana misalnya perkara yang darurah itu seperti dua kalimah syahadah. Orang tahu nak Islam mesti kena mengucap.
Kan? Kalau nak Islam orang tahu mesti kena mengucap. Kan? Yang mengucap dua kalimah syahadah. Dan sembahyang orang tahu belaka. Nak masuk Islam, wajib sembahyang. Kan? Apa kaedah dia? Bila sebut sembahyang, kena kepada sembahyang 5 waktu lah. Bukan sembahyang duha, bukan sembahyang witir, tidak. Bila sebut sembahyang di sini, kena pada sembahyang 5 waktu. Apa kaedah dia? Al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Kaedah dia, al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Lafaz bila itlaq, kan, disebut sembahyang saja kan? Sembahyang banyak bagi kan? Disebut sembahyang saja. Lafaz bila diitlaqkan, dia kembali kepada sempurna. Bila orang sebut sembahyang, akan tergambar apa? Sembahyang apa? Sembahyang fardu. Kan? Sembahyang fardu 5 waktu. Atau kaedah dia. Al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Orang tahu belaka dah. Bila Islam kena sembahyang. Sembahyang apa? Guna kaedah tadi, sembahyang 5 waktu. Semua orang tahu. Kena bangun pagi, sembahyang subuh. Nanti gelincir, kena sembahyang zuhur. Nanti malam, kena sembahyang isyak. Orang tahu belaka kan? Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu. Apa yang dimaksudkan dengan mengikut? Apa yang dimaksudkan dengan menerima tu? Maksudnya bagaimana? Mengaku lidah. Kan? Yang ini mengaku oleh seorang, mengaku oleh dengan lidah. Itu maksudnya begitu. Mengaku lidah, kot mana tu? Dipotong ibarat. Ini orang panggil dipotong ibarat. Mengaku lidah, lidah nak mengaku oleh seorang dengan lidah. Betul kan? Mengaku lidah, mengaku seorang dengan lidah. Mengaku tu dengan barang yang tersebut itu, apa barang tersebut? Barang yang diketahui daripada agama. Bukan hanya mengucap 2 kalimah syahadah saja. Lidah kena mengaku barang yang diketahui daripada agama. Semua sekali. 5 rukun Islam. Semua sekali. Atau dikatakan maksud menerima, maksud mengaku bila kita Islam, kita kena akui. Kita kena sembahyang. Sembahyang tu wajib. Kena akui. Walaupun tak buat sekalipun, kita kena akui. Kalau kita menafikan ijma' ulama sudah ijma' sembahyang fardu tu wajib 5 waktu. Tiba-tiba kita ingkar. Atau murtad tu. Dan mengucap jadi murtad. Sebab dia kena akui bukan hanya mengaku 2 kalimah syahadah saja. Kena akui kesemua rukun Islam. Atau dikatakan mengaku lidah dan mengaku seorang dengan lidah. Mengaku tu dengan barang yang tersebut itu barang apa? Rujuk pada barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Kena akui begitu. Kan? Kalau ikut buat tapi lidah tak mengaku, tak ada juga. Orang kafir semayang sama-sama kita orang Islam tapi tak mengucap, tak jadi. Dia mesti mengaku lidah. Lidah kena mengaku. Kena sebut belafaz lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna boleh ataupun wa anna Muhammad Rasulullah. Kena mengaku. Kenapa semayang? Tanya orang kafir. Saya cuba nak belajar-belajar. Tak dapat pun balasan lagi. Pasal belum mengaku lidah. Atau orang panggil maksud Islam itu adalah menerima oleh zahir. Maksud menerima apa? Mengaku di lidah. Lidah mesti menyebut. Apa bukti kita percaya kepada Islam? Apa bukti kita mengaku pada Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah di lidah. Dan tiada menolakkan akan dia, akan barang yang tersebut. Jangan ditolakkan. Jangan kata solat tak wajib sekali. Aku masuk Islam ni, solat tak wajib.
sebab nak kahwin. Aku masuk Islam ni sebab nak kahwin dengan si fulan. Dan solat tak wajib, zakat tak wajib, puasa Ramadan tak wajib. Tak ada begitu. Dia mesti dua jalan. Dia mesti dua pihak, dua jalan. Setelah kita mengakui di lidah, jangan ditolakkan. Kalau tak nak sembahyang, sekadar dia malas, itu tidak jatuh murtad, tak itu kufur. Jangan tolak perkara yang sudah ulama ijma'kan. Dan jika tiada diamalkan akan barang tersebut, sekalipun begitu. Bila Islam? Saya dah 20 tahun masuk Islam. Sembahyang tak? Dulu adalah sekali je saya sembahyang. Kan? Orang bagi sekalipun tak beramal, maka masih dikatakan orang itu orang Islam. Dan jangan diingkarkan saja. Bila sudah mengucap 2 kalimah syahadah, sudah mengakui, tambah satu lagi. Bila sudah mengucap mengakui, jangan ditolak. Dia kena dua belah pihak. Jangan tolak. Maka kekallah orang itu orang Islam. Cuma kalau Allah hisapkan di hari kiamat dengan sifat keadilan, diazabnya dalam neraka mengikut qadar dosanya terlebih dahulu, kemudian akhirnya baru masuk dalam syurga. Kan? Dan jika tiada diamalkan akan barang yang tersebut, sekalipun begitu, seperti meninggal ia seorang yang tadilah, seorang yang mengaku tak menolak tu. Seperti meninggal ia seorang akan sembahyang, dan umpama sembahyang, tinggal tu bila? Selama-lamanya. Islam dah 40 tahun, tak rajin sembahyang. Islam dah 40 tahun, tak rajin puasa. Maka tak boleh kita nak hukumkan dia orang kafir, tak boleh. Jangan dihukumkan dia orang yang kafir. Tak boleh dihukumkan demikian. Kan? Sebab apa? Sebab dia dah mengakui dan dia tidak menolak. Tak boleh nak dihukumkan, jangan kita panggilkan, hei kafir, jangan demikian. Kan? Selagi dia duduk mengaku, selagi tak tolak, selagi itulah kira mengakui dia ni orang Islam. Cuma kita serahkan pekerjaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Ahli sunnah tak menghukumkan kafir kepada orang Islam. Orang yang hukumkan kafir itu golongan puak Khawarij. Kita nak tengok, nak beza ahli sunnah dengan Khawarij. Khawarij ini dia suka mengkafirkan orang. Kita tengok orang tak kena sikit, kafir ni. Itu golongan siapa? Itu bukan golongan ahli sunnah wal jamaah, tapi itu golongan puak Khawarij. Golongan Khawarij cukup suka mengkafirkan orang Islam. Selama tak nyata, selama tidak nyata dia ni orang yang ingkar, selama tak nyata dia tolak akan 5 rukun tersebut, selama itulah orang panggil dia ni orang yang Islam. Man kafara salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Rasulullah SAW menyebutkan, man taraka salata, siapa yang meninggalkan sembahyang muta'ammidan, hal kerana sengaja dia tak sembahyang, faqad kafara jiharan, maka sesungguhnya dia telah jadi kufur secara terus terang. Ini bukan nas. Kalau puak Khawarij buat datang dari hadis, kan bukankah Nabi telah menyebutkan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa tinggalkan sembahyang dengan sengaja, dia ni orang jadi kufur dengan jalan terus terang, kata Rasulullah. Kalau orang ini buat dalil hadis menyatakan orang tak sembahyang itu orang yang kufur, kita menyebutkan ini bukan nas. Pasal apa bukan nas? Pasal banyak makna. Bila banyak makna, tak boleh kita ambilkan dalil dijadikan nas, tak boleh. Kan? Kufur itu banyak makna. Ada kufur muqabalah dengan iman. Kan? Ada kafara muqabalah dengan amanah. Dan ada kufur muqabalah dengan syakara. Ada kufur nikmat.
Ada kufur kafir. Bila ada ihtimal, tak boleh kita jadikan nas. Kita lihat firman Allah Ta'ala kan. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Apa maksudnya? Wa la'in kafartum. Jika kamu kufur, Allah berikan nikmat kekayaan, tiba-tiba Allah mengatakan kufur, bukan kufur lawan iman. Itu namanya kufur nikmat. Itulah dalil mengatakan tidak boleh kita ambilkan nas bila ada ihtimal. Tak boleh kita jadikan nas ada ihtimal. Orang yang suka mengkafirkan orang Islam yang lain, itu nama satu golongan yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dinamakan orang ini khawarij namanya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman mereka itu, wa amilus solihat, dan orang yang telah beramal soleh mereka itu. Dan tengok mukabalah Allah menyebutkan innal ladzina kafaru. Allah sebut di awal innal ladzina amanu. Allah sebut di kemudian innal ladzina kafaru. Ada iman, ada kufur. Ada kufur nikmat, itu berbeza. Kan? Atau orang panggil, bila ada ihtimal maknanya banyak, tak boleh kita jadikan nas. Tak boleh diambilkan dalil. Demikianlah seumpama semayang, puasa di bulan Ramadan, zakat, kan, haji, kan. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Dan bermula segala rukun Islam itu, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, dan bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Bermula segala rukun Islam itu ada 5 perkara. Mana dia? Pertama, bersaksi yang oleh seorang lah. Bersaksi oleh seorang bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Rukun Islam yang pertama, bersaksi yakni oleh seorang bahawa tiada Tuhan. Mana ilah tu adalah makluh. Ilah tu maknanya apa? Makluhun. Ilah, la ilaha. Apa makna ilah? Ilah dengan makna makluh. Makluh tu namanya isim maf'un. Kita kena ingat bila sebutnya ilah, ilah dengan mana makluh. Apa makluh? Makluh dengan mana ma'budun bihaqqin. Ilah dengan mana makluh, makluh dengan makna ma'budun bihaqqin. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Sebab apa? Ilah mana makluh. Makluh mana? Ma'budun bihaqqin. Itu. Atau pertama daripada 5 rukun Islam, bersaksi yakni oleh seorang bahawa tiada Tuhan. Bersaksi itu banyak makna lah kan. Asyhadu ni banyak makna. Ada makna ukiru. Ada orang panggil mengucap. Ada orang panggil mengaku. Itu banyak makna lah. Tak ada masalah kan, kita ambil mana salah satu, mana-mana pun boleh. Bersaksi yakni oleh seorang bahawa tiada Tuhan. Kena ingat maksud tak Tuhan tu, tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kan jangan terlupa kaedah ilah dengan mana makluh, makluh dengan mana ma'budun bihaqqin. Nek saksi ni mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah jua. Ada hasar lah, melainkan Allah jua.
dan bahawa Muhammad pesuruh Allah, dan bahawa kita mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rukun ni, mengucap dua kalimah syahadah ni, dan ini rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk pada agama Islam. Mengucap dua kalimah syahadah maksudnya berlafaz lidah, rukun ini tertentu bagi siapa? Tertentu dengan orang kafir. Orang kafir yang apa? Yang menghendaki akan masuk pada agama Islam. Orang kafir bila nak masuk agama Islam, menjadi satu kewajipan bagi mereka untuk mengucap dua kalimah syahadah. Kalau dipercaya, ya, dia kena mengucap. Kan? Kalau tak mengucap, tak dihukumkan di Islam. Kan? Itu dikatakan, ini bagi orang kafir. Adapun kita orang Islam dah, Islam dengan jalan tabak. Islam dengan jalan tabak, ikut mengikut. Islam dengan jalan tabak, ikut mengikut, maka tidak menjadi satu kewajipan kita mengucap. Pasal kita Islam keturunan. Dan Islam keturunan, lahir-lahir Islam dah. Okay? Maka tidak menjadi satu kewajipan kita mengucap dua kalimah syahadah lagi. Kedua daripada 5 rukun Islam, mendirikan sembahyang yang 5. Kedua, mendirikan sembahyang yang 5. Kan? Maklumlah kan? Apa kaedah tadi? Iza utriqa al-lafzu iza utriqa insarafa il kamil. Bila sebut sembahyang, itu maklum sembahyang 5 waktu. Rukun Islam yang kedua, kena mendiri. Iqamah. Tidak dikatakan orang itu mendirikan sembahyang, melainkan kena datangkan rukun dan segala syarat-syarat. Setiap rukun ada syarat. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Itu berbeza. Kemudian dalam rukun itu ada syaratnya pula. Kan? Yang ketiga daripada 5 rukun Islam, memberikan zakat, yakni memberikan zakat harta kepada mustahiqin. Itu dikatakan rukun Islam yang ketiga, memberikan zakat harta kepada mustahiqin. Jika cukup syarat-syaratnya lah kan. Keempat, daripada 5 rukun Islam, puasa bulan Ramadan ni, puasa pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran kan. Kita tak lama lagi nak puasa Ramadan ni. Yang kelima daripada 5 rukun Islam, haji akan Baitillah. Kan haji akan Baitillah. Kita mengerjakan haji akan Baitillah. Naik haji menuju ke mana? Haj. Jalan lah. Kalau lagi umrahkan orang tu, haj. Jalan. Jalan ke mana? Jalan menuju ke Baitillah. Kaabah tu. Jalan menuju ke Baitillah, Kaabah orang panggil kan. Asal mana haji tu orang panggil qasada. Apa asal lughah mana haji? Asal mana haji qasada. Qasad. Apa qasad? Tuju. Mengunjung. Kan? Tu dah pergi haji dah, dah berkunjung dah. Contoh itulah. Dari segi lughah. Kan? Haji arti dari segi lughah, orang panggil qasada, artinya mengunjung. Kan? Itu rukun Islam yang kelima, haji akan Baitillah. Kan? Ini ibadat yang tertentulah bagi mereka yang kuasa kepadanya. Bagi orang yang mampu, tak ada uzur, yang kuasa kepadanya, kepada Baitillah. Kuasa apa? Kuasa akan jalan. Isyarat apa? Tuan Pengarang Syekh Ahmad Al-Fatari nak mensyaratkan kepada kita, manis tata'a ilahi sabila. Kan kita dalam 5 rukun Islam kan? Manis tata'a ilahi sabila. Kan? Dalam hadis yang sebut,
Ini istata'a ilahi sabila. Kuasa akan jalan. Jalan tu aman lah. Ada kenderaan nak pergi, kalau jalan kaki dari Malaysia ke sana, tak mampu kita. Ada kenderaan untuk disewa. Kita naik ke terbang tu, kenderaan untuk disewa tu. Lagi pula tengah-tengah jalan tak ada perompak atau aman kuasa tu. Dengan bawa ada padanya bekal. Apa maksud kuasa kepadanya akan jalan? Dengan bawa ada padanya bekal dan kenderaan. Ada bekal, ada kenderaan bagi orang yang jauh daripada Mekah. Maksud jauh ni lebih daripada dua marhalah. Kita orang Malaysia jauh daripada Mekah. Maksud jauh tu syaratnya lebih daripada 2 marhalah. Disyaratkan haji itu wajib bagi orang jauh itu. Yang pertama ada bekal, yang kedua ada kenderaan. Itu dikatakan ini istata'a ilahi sabila. Orang panggil ada istata'a binafsi. Yang kedua ada ini istata'a bighairihi. Dia dua-dua. Tu kita faham kaedah tu. Ada istata'a binafsihi. Ada kuasa sendiri. Ada mampu dengan sendiri. Ada istata'a, orang panggil istata'a ni dengan makna bighairihi pun boleh. Bighairihi pun boleh. Dia ada dua. Bighairihi dengan binafsi. Itu kena ingat gitu kan. Kena ingat yang dikatakan kuasa kepadanya akan jalan bagi kita orang yang jauh, masuk jauh 2 marhalah. Yang dua kan, ada bekal dan ada kenderaan. Kita sewa ke terbang tu, kenderaan maksudnya. Kita nak beli kapal terbang sebiji, mungkin tak mampu. Berapa juta tu. Kita beli tiket tu masuk dalam sewa tu. Masuk dalam sistem muamalah orang panggil sewa. Bekal tu belanja lah. Dalam perjalanan, ada makan minum. Itu orang panggil ada bekal, ada kenderaan. Bermula iman itu, maksud iman kat sini adalah hakikat iman. Bermula iman itu, yang bermula hakikat iman itu. Dia nak bicarakan di sini adalah hakikat iman. Bermula iman itu, yakni bermula hakikat iman itu membenar hati, membenar oleh hati seorang. Kalau Arab panggil apa? At-tasdiqul qalbi. Apa tu iman? Yakni hakikat iman itu adalah membenar oleh hati seorang. Benar apa? Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar tu pada tiap-tiap sesuatu. Maksud sesuatu ni semua perkara. Tiap sesuatu maksud semua perkara. Dia ada kullu jami', ada kullu majmu'. Tu kena faham tu. Ada kullu jami', ada kullu majmu'. Di sini membenar tu pada tiap sesuatu ni semua perkara. Tak terkecuali walaupun satu. Itu masuk ke sini. Membenar hati akan Nabi, membenar oleh seorang dengan hati akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenar itu pada tiap sesuatu. Ini semua perkara yang mendatang, ia Nabi mendatang dengan dia dengan tiap-tiap perkara. Orang panggil, kalau kita biasa mengaji nahwu saraf, nama dia apa ni? Panggil nama dia jaratus silah. Kan? Jaratus silah ala ghairi man hiyalah. Kalau kita ngaji kaedah, siapa biasa mengaji nahwu saraf, dibaca ibarat dia dapat tergambar dah. Membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia dengan dia. Nama kaedah ni, nama dia jaratus silah ala ghairi man hiyalah. Gitu.
Kalau kita tengok Nahu, kita faham lah kan. Apa dia tiap sesuatu yang Nabi bawa datang? Bayan. Sesuatu tu umum kan? Tak tahu apa tu sesuatu. Nak menyatakan daripada orang panggil min lil bayan. Kan? Ada min lil taba'id, mana setengah. Kan? Maksud daripada nak menerangkan apa benda tiap sesuatu tu yang Nabi bawa datang tu. Daripada barang yang maklum daripada agama. Kan? Sesuatu yang Nabi bawa datang tu daripada barang yang maklum. Sudah menjadi maklum orang panggil. Kalau dulu orang panggil, dulu sebut barang yang diketahui akan dia. Bayan ni daripada barang yang maklum daripada agama, maklum tu dengan darurah. Apa darurah? Dengan nyata. Maklum dah. Nabi buat datang tu benda yang maklum. Benda nyata dah. Terang-terang nyata dah. Itu perkara yang darurah. Dia kata angka 2 tu, tengok angka 2 kan, kat bawah. Kalau kitab ni kat bawah lah. Ada kitab kat tepi barangkali. Kitab ni angka 2 kat bawah. Qauluhu, barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Artinya apa? Barang yang diketahuikan daripada segala dalil. Barang yang diketahuikan daripada segala dalil agama sebagai pengetahuan yang masyhur antara segala ahli agama. Hingga menyerupai dengan darurah. Arti ketiadaan fikir dan bicara. Itu masuk darurah. Apa barang yang maklum daripada pekerjaan agama dengan darurah? Kata Syekh Wan Ahmad Al-Fattani rahimahullah ta'ala, barang yang diketahuikan daripada segala dalil akan barang yang diketahuikan dalil agama sebagai pengetahuan yang masyhur. Masyhur dah, orang menyebut. Sudah masyhur, seringkali diucapkan. Sudah masyhur. Siapa yang masyhur? Antara segala ahli agama. Orang yang dah biasa mengaji, orang dah biasa dengar kuliah, orang tahu dah. Dalil sembahyang ni orang tahu dah. Sama ada hadis ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tahu dah. Hingga mana ahli agama ni tahu tentang dalil sembahyang ni masyhur sangat tu. Sehingga kan menyerupai dengan darurah. Diserupakan dengan benda yang terang lagi nyata. Yang ni tanpa perlu bicara dan fikir. Kalau kita sebar kat orang lain, sembahyang tu wajib. Orang percaya. Pasal dah masyhur. Dan kita beritahu kawan kita yang bukan orang kafir, kalau nak Islam tu, kena sembahyang tu. Dia percaya. Walaupun dia orang kafir. Pasal sudah masyhur. Kita beritahu sama orang Islam sila, kau tahu tak sembahyang ni wajib? Tahu dia. Pasal sudah masyhur. Itu benda yang darurah namanya kan. Itulah orang panggil, ia dimasukkan barang yang maklum daripada agama, barang maklum tu dengan darurah. Dan dikendaki dengan membenar itu. Apa yang dimaksudkan? Iman itu membenar hati, Islam itu membenar zuhir, iman itu membenar hati. Maksud yang dikendaki dengan membenar itu mengikut hati dan menerimanya, menerima hati. Hati terima dan hati ikut. Lazimlah. Lazim dia hati terima, hati itu akan mengikut. Kalau hati tak terima, tak akan ikut dia. Bila hati perintah tak mau ikut, zuhir pun tak akan ikut. Zuhir pun tak mengikut. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, sedangkan hati tak terima. Pasal apa dia masuk Islam? Barangkali sebab nak kahwin saja. Barangkali sebab nak dapatkan duit zakat saja. Bila hati tak terima, automatik. Bila hati tak membenar, automatik tak akan terima. Dia akan tarik sedikit demi sedikit perbuatan anggota pun ke arah demikian.
Kan? Atau beza antara Islam dan juga iman. Kan? Dalam banyak-banyak kaul alim ulama, dalam banyak-banyak jamaah di Ahli Sunnah wal Jamaah, kan? Mereka membahaskan tentang iman. Kan? Kalau kita tengok pendapat ulama, orang panggil ulama yang muhakiki, jumhur ulama yang muhakiki, mereka mengatakan iman itu adalah tasdiqul qalbi, membenar hati dengan barang, membenar hati dengan barang yang dibuatkan akan barang tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ikrar dengan lidah itu syarat saja untuk diperlakukan hukum Islam dalam dunia. Itu jumhur muhakiki. Kita berjalan hari ini mengikut jumhur ulama yang muhakiki. Apa itu iman? Membenar oleh hati apa yang Nabi buat datangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikrar dan mengucap dua kalimah syahadat itu hanya sebagai syarat untuk diperlakukan hukum Islam dalam dunia saja. Itulah jumhur ulama muhakiki. Kita tengok kaul-kaul yang besar-besar ni. Kalau nak tengok semua kaul dia banyak kan. Kita tengok kaul-kaul yang besar-besar tentang iman. Kata qil qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan iman itu adalah tasdik dan ikrar. Dulu. Kaul yang kedua mengatakan apa itu iman? Tasdik, berbenar di hati dan mengaku di lidah. Baru orang panggil iman. Bezakan dengan kaul pertama tadi kan? Kan beza dengan kaul yang pertama kan? Kaul yang kedua, dia kena, nak kata iman tu kena dua. Hati benar, kena ikrar, kena mengucap. Baru beriman. Hati dia benar, mulut mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Barulah nama ni orang beriman. Kalau pertama tidak. Kalau pertama, hati dia percaya je. Cukup dengan hati percaya, benar di hati apa yang Nabi buat sampai daripada Allah Ta'ala, cukup. Maka orang beriman. Itulah jumhur. Itu kalau jumhur. Adapun mengucap itu hanya sebagai syarat saja. Itu jumhur kau pertama. Itu yang kita pegang. Itu jumhur ulama muhakiki. Cuma sebahagian ulama ahli sunnah mengatakan iman tu kena berimpun dua. Tak cukup hati saja membenar, tak cukup. Bila hati kamu benar, apa bukti dia? Apa bukti hati kamu benar? Kata ulama, tambah lagi, setelah hati kamu benar, kamu kena mengucap dua kalimah syahadah. Dua ada ni, baru dikatakan orang ini orang yang beriman. Kan? Yang ketiga, kata ulama, nak dikatakan orang beriman, tambah tu lagi. Hati percaya, mulut mengucap, dan diamalkan dengan anggota. Barulah orang ini orang yang beriman. Sekadar percaya hati, sekadar mengucap dari lidah, tak rajin semayang. Kalau ketiga dia bukan orang beriman. Dia mesti semayang, bersih puasa bulan Ramadan. Itu kaul yang ketiga. Kan? Tiga kaul lah. Kan? Tiga kaul bicarakan tentang soal iman. Kan? Iman tu makhluk atau tak makhluk, kita tengok pada takrif dah. Adakah iman tu makhluk atau bukan makhluk? Tengok kepada takrif. Kan? Kaul mana kita pegang? Kalau kaul pertama, iman tu bukan makhluk lah. Pasal ibarat daripada berbenar oleh hati. Kalau kaul ketiga, iman tu kena berimpun tiga. Percaya, mengucap, beramal. Itu baru makhluk. Kan? Tengoklah di mana kita letakkan, tak sama kan. Itulah orang panggil yang dimaksud, yang dikendakikan dengan membenar itu mengikut hati dan menerima hati. Mengikut dan menerima.
Ikut terima tu akan barang yang tersebut itu, barang apa? Apa barang yang tersebut? Ini barang yang maklum daripada agama. Tiada semata-mata, tiada semata-mata. Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi Muhammad SAW. Orang bagi tiada ni ataf pada kata mengikut. Ataf tak mesti dan. Kita kena ingat, bila ataf tak seperti dan, tak ada dan pun ada ataf. Huruf ataf dia 10. Wa, fa, suma, aw, am, imma, balla, lakin, hatta. Huruf ataf ada 10. Jangan kita tergambar, mesti ada dan bawa ataf. Tak. Kemudian pun orang panggil ataf. Ataf orang panggil ataf. 10 huruf ataf. Tiada itulah pun sebagian daripada ataf. Tiada ni ataf mana? Ataf pada mengikut hati. Ibarat macam mana? Dan dikendaki dengan membenar itu tiada semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dimaksudkan hati membenar semata-mata begitu. Apa kamu nak kata? Nabi buat sampaikan, oh saya benarkan. Adakah semata-mata begitu? Tak. Kan? Bukan semata-mata begitu. Serta ketiadaan mengikut. Dia benarkan tapi tak ikut kan. Benar tak sembahyang wajib? Saya benar ke sembahyang wajib? Tapi tak sembahyang pun tengok. Maksud dia bukanlah orang panggil semata-mata tahu tapi tak ikut. Bukan demikian. Dan menerima hati. Bukanlah semata-mata mengetahui, yang mengetahui seorang akan benar Nabi Muhammad SAW serta ketiadaan mengikut dan menerima hati. Bukan demikian. Macam orang Yahudi lah kan. Serupa orang Yahudi. Orang Yahudi, dia lebih kenal Nabi daripada anak dia lagi kan. Orang Yahudi, anak dia dengan Nabi, dia lebih kenal Nabi daripada anak dia sendiri. Allah cerita dalam Al-Quranul Karim kan. Allazina atainahumul kitab. Allazina atainahumul kitab. Apa? Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah SWT ceritakan dalam Al-Quranul Karim orang-orang yang telah Allah berikan mereka akan kitab. Orang Yahudi lah. Mereka diberikan kitab Taurat. Ya'rifunahu, dikenal Nabi. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Bahkan mereka lebih kenal Nabi daripada anak mereka sendiri. Pasal apa? Nabi ada tanda. Sudah disebutkan dalam Taurat tanda-tanda kenabian. Ada khatamun nubuwah, rambutnya panjang mana, rambutnya bagaimana gayanya, kulit macam mana. Anak sendiri tak tahu. Ini anak aku ke tidak? Aku tak ada rumah, isteri aku buat apa ni? Tidak menjamin. Lahir-lahir, anak tak ada rupa bini pun tak ada. Rupa bapak pun tak ada. Kod mana ni? Kan? Sebab tu Allah menyebutkan orang Yahudi itu mereka lebih kenal Nabi daripada anak mereka sendiri. Sebab sudah ada tanda dah. Tapi dah kenal, adakah mereka beriman? Walaupun orang Yahudi kenal, adakah mereka ikut Islam? Walaupun dah kenal, adakah mereka tukar agama, sembahyang, puasa, zakat? Tak. Itu maksud dia gitu dah. Bukan yang dikendaki mengikut hati itu adalah semata-mata mengetahui, bukan. Orang Yahudi pun tahu. Kan? Silat-silat orang Yahudi lebih kenal Nabi daripada kita. Kalau kita tak ngaji, itulah kata Tuan Pengarang, bukan semata-mata mengetahui seorang benarnya Nabi Muhammad SAW, tetapi serta ketiadaan mengikut dan menerima hati. Bukan demikian. Kalau kita ngaji nahu, orang panggil ni jawab syarat yang mahzuf. Kalau kita ngaji nahu saraf, ni namanya jawab syarat yang mahzuf namanya kan. Biasa kalau kita ngaji kitab Arab, iza banalaka amru
Iza bana lakal amru, ataupun iza kanal amru kazalika. Kalau kita ngaji ibarat, nanti orang tak faham pula kan. Tapi tak apalah. Maka cara dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala kafir. Dia mengetahui mereka itu kebanyakan kafir, mengetahui bahawasanya nya duduk depan orang badan. Tak dihukumkan beriman orang kafir yang mengetahui bahawasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul yang sebenar. Tak dihukumkan. Orang Yahudi kenal tak Nabi Muhammad? Kenal. Allah sebut mereka lebih kenal Nabi daripada anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bila orang Yahudi kenal Nabi, adakah kita boleh katakan dia beriman? Tak. Walaupun orang Yahudi kenal Nabi, tapi tak boleh kita hukumkan dia orang beriman. Sebab itulah maksud membenar hati itu bukan semata-mata tahu. Bukan semata-mata tahu. Dia kena membenar di hati serta mengaku di lidah. Tapi bukan satu-satu syarat. Bukan syarat iman. Hanya syarat untuk kita pelakukan hukum Islam dalam dunia sebagai bukti. Apa bukti? Hati kamu mengaku, saya mengucap. Tak cukup lagi ke saya dah mengucap? Tak percaya lagi ke? Itu orang panggil sebagai satu syarat saja untuk kita pelakukan hukum Islam dalam dunia. Pasal apa tak dihukumkan dengan iman elat tu? Kerana elat berkata tidak dihukumkan dengan iman. Pasal apa? Tak dihukumkan dengan iman. Kebanyakan orang kafir, dia tahu Muhammad itu Rasul. Kenapa tak dihukumkan iman? Kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu kebanyakan kafir, hati tak mengikut. Walaupun kenal, hati tak mengikut, tak membenar. Dan ketiadaan menerimanya hati mereka itu, dia kenal tapi hati tak terima. Dan sebab tak mengikut, sebab tak terima, akan demikian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasul. Dan termagil tak dihukumkan dia dengan iman. Dan segala rukun iman itu 6 perkara. Dah jumpa stesen kita berhenti dia kan. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, dan bermula segala rukun iman itu 6 perkara. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya pada Ustaz direct insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kalau tak ada soalan, minta Ustaz doa sikit Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftah bi hikmatika futuhal arifin wa anshurna bi rahmatika